أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali malah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini dan sekaligus dapat lagi kita berbincang berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkebetulan pula kita baru saja merayakan Maulidur Rasul. Maulidun maknanya kelahiran. Kelahiran seorang insan yang agung yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, sebagai mukaddimahnya pada malam ini, sebelum kita membicarakan tentang tajuk pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir, saya sebutkan sedikit berkenaan dengan Maulidur Rasul ini. Kalau kita buka dalam khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau sebenarnya tidak berapa setuju untuk kita sebut tentang Maulidur Rasul semata-mata dengan kelahiran. Semata-mata dengan kelahiran, dia kata tidak ada banyak ertinya. Apa yang saya faham daripada yang disebutkan itu, kelahiran semata-mata tidak memberi banyak erti. Akan tetapi kita mengambil kesempatan Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang akan kita bangkitkan yang lebih besarnya ialah kebangkitan seorang nabi 40 tahun setelah nabi ini dilahirkan. Kerana semata-mata lahir tidak mengubah alam. Semata-mata lahir, kalau dilihat dari sudut kelahiran semata-mata, tidak ada banyak keistimewaan. Dia katakan bahawa bila mana lahirnya Rasulullah, bergoncangnya istana Kisra, matinya api di Parsi. Semua cerita-cerita itu adalah merupakan suatu cerita yang tidak sahih, yang tidak ada kesepakatan ulama padanya. Lalu disebutkan bahawa jangan kita tertipu, jangan kita terpengaruh sangat, dia kata, dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir sesetengahnya. Dia kata bukan masalah salah dia sebut, tapi dalam kitab-kitab tafsir ini mereka menyebut yang dipanggil sebagai riwayat. Riwayat ni maknanya dia bercerita. Bercerita tentang apa yang pernah disebut-sebutkan oleh orang-orang yang sebelum ini. Maka dia kata tempat itu, kitab-kitab itu bukan mentashihkan, bukan nak nyatakan ini memang confirm betul. Ini ada riwayatnya kuat, ini riwayatnya tak kuat. Tak ada cerita tu situ. Cuma sebagai penceritaan semata-mata. Bukan tak boleh sebut, dia kata. Cuma janganlah dijadikan sebagai suatu perkara yang utama untuk kita nyatakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Cuma yang lebih besarnya ialah nabi ini yang lahirnya yang dikatakan 12 Rabiul Awal pun tidak disepakati ulama, tuan-tuan. Yang dipersepakati ulama adalah pada bulan Rabiul Awal. 12 ke berapa belah, tidak ada kesepakatan ulama padanya, walaupun sebahagian besar ulama berpendapat nabi itu lahir pada 12 Rabiul Awal. Jadi kita terbuka dalam masalah ini. Kalau kita berpegang dengan ini, maka tak kisahlah 12 ke berapa belah ke, asalkan ianya bulan Rabiul Awal, musim bunga fasa pertama ini, iaitu musim yang begitu indah. Bila sebut Rabi' maknanya musim bunga, Al-Awwal iaitu fasa pertama, Rabi' Al-Thani iaitu musim bunga tapi fasanya kedua. Bila masuk pula Jamadil Awal, Jamad maknanya beku, Jamad maknanya dah nak luruh, Jamad maknanya dah kering, musim luruh, musim kering, fasa pertama. Jamadil Thani, maka musim kering, fasa yang kedua. Jadi ini merupakan musim-musim yang ada dalam tahun-tahun yang mana di negara-negara yang ada 4 musim.
disebutkan secara yang sedemikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini secara ittifaq ulama'nya lahir pada bulan Rabiul Awal. Begitu juga hijrahnya pada bulan Rabiul Awal. Walaupun kita merayakan tahun hijrah pada bulan Muharram, ia adalah merupakan satu ketetapan tarikh yang diletakkan oleh Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar telah memilih bulan-bulan ini berasaskan kepada hijrah Rasul dan dia letakkan Muharram itu sebagai bulan yang pertama kerana dah masyhur. Masyhur daripada orang Arab sendiri, bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram tu bulan nombor 1. Jadi walaupun hijrah Rasulullah berlaku pada bulan Rabiul Awal, itu tak kira lah, tak kisahlah benda tu, asalkan kita letakkan tarikhnya atau tahunnya bermula di situ. Sedikit sejarah berkenaan dengan Maulidur Rasul ini. Ia sebenarnya mula-mula dicipta oleh golongan Syiah. Golongan Syiah daripada kerajaan Fatimiyah. Dalam kerajaan Fatimiyah dulu mereka banyak menghasilkan perayaan-perayaan. Pada peringkat awalnya dia mendapat tentangan daripada ulama-ulama sunnah kerana sikit-sikit perayaan, sikit-sikit perayaan. Macam kita hari ni, habis-hari kita nak letak perayaan. Hari bapak, hari ibu, hari merdeka, banyak hari yang kita letak sebagai perayaan. Kalau ikut angin kita cuti semua seronok. Hari-hari tu kita letak, kita cuti semua. Jadi umat Islam sibuk dengan perayaan-perayaannya. Akan tetapi bila mana masa telah berkembang, kerajaan Fatimiyah telah pun jatuh. Yang mana besar juga peranan kerajaan Fatimiyah ini. Antara yang diasaskannya juga, selain daripada Maulidur Rasul, kerajaan Fatimiyah juga mengasaskan Jamiatul Azhar. Universiti Al-Azhar tu kerajaan Fatimi yang buat. Untuk mengajar apa? Mengajar mazhab Syiah. Akan tapi bila kerajaan itu digulingkan, maka para ulama berperanan mengubah suai apa yang ada, yang mungkin separuhnya telah diterima oleh umat Islam. Maka jadilah apa yang kita sebutkan sebagai Maulidur Rasul ini kekal sebagai perayaan. Dan Syekh kita pun sebut, Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun sebut, tak salah untuk kita merayakan Maulidur Rasul ini sebagaimana konsep yang kita duk terima dah. Cumanya besarkanlah kebangkitan seorang Nabi berbanding lahirnya seorang Nabi. Besarkanlah dari sudut itu. Kerana Umar Al-Khattab sendiri pun bila mana nak letakkan permulaan tahun Islam ini, dia tak pilih kelahiran Nabi untuk dijadikan sebagai permulaan tahun. Kerana kelahiran Nabi ini kalau kita lihat dari sudut sepintas pandang sahaja, saya takut nak sebut sebenarnya, takut tuan-tuan nilai meremehkan. Tapi kalau nak lihat dari sudut sepintas pandang sahaja, kelahiran Nabi ini kalau nak banding dengan kelahiran orang lain, dia tak ada banyak beza dari sudut pandangan luar sahaja. Apa maksud tidak ada banyak beza? Iaitu lahirnya Nabi, dia ada ayah, dia ada mak. Lahirnya tak sebagaimana Nabi Isa AS, lahirnya tidak berbapa, istimewa jauh kalau nak nilai dari sudut kelahirannya. Semata-mata keluar dari perut seorang ibu, maksud saya. Akan tetapi oleh kerana lahirnya itu merupakan titik permulaan kepada persediaan Allah kepada bangkitnya seorang Nabi, maka kerana itu dia jadi istimewa. Kalau tidak, kerana bangkitnya itu merupakan persediaan Allah SWT untuk Allah bentuk seorang manusia ini yang mana lahirnya tidak berbapa, lahirnya ayah dah meninggal lama dah. Lahirnya dalam keadaan yatim. Kemudian senggang tak lama pula maknya pula meninggal. Duduk dengan datuk tak lama pula datuknya meninggal. Duduk dengan pak saudara. Pak saudara bila mana diutuskan Nabi ini jadi Rasul, pak saudara tak jadi pengikutnya pula. Ni dia panggil kelahiran Rasulullah di peringkat awalnya diberikan irhas. Irhas maksudnya kalau tuan-tuan belajar sejak daripada tingkatan, tak silap saya dalam tingkatan 4. Buku teks tingkatan 4 sekolah menengah tu pun dah sebut dah perkara-perkara luar biasa. Antaranya disebutkan perkataan irhas, disebutkan perkataan mukjizat, disebutkan perkataan ma'unah, disebutkan perkataan karamah, disebutkan perkataan istidraj,
disebutkan juga perkataan sihir. Ini perkataan-perkataan yang mengandungi, kalau awal perkataan tersebut, bagi terjemahan ataupun maksud perkataan-perkataan tersebut, kita akan mulakan dengan perkara luar biasa. Itu tema dia. Maknanya bila saya sebutkan perkataan irhas, maknanya ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang akan dilantik menjadi nabi. Itu dipanggil irhas. Perkara luar biasa yang berlaku, yang dikurniakan Allah kepada orang yang akan dilantik jadi nabi. Namanya irhas. Bila dah lantik jadi nabi, maka dia jadi perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada nabi atau rasul. Namanya mukjizat. Dia beza situ. Peringkat pertama dia panggil irhas, peringkat kedua dia panggil mukjizat. Kemudian ada lagi pula perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, maka kita namakan sebagai karamah, keramat. Yang seterusnya, perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang biasa. Kita kategorinya agak baik-baiklah. Bukan semestinya macam tadi. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang biasa yang agak baik-baik. Maka dia panggil sebagai ma'unah, pertolongan Allah kepadanya. Ada lagi perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang derhaka. Orang yang jahat-jahat. Maka dia panggil sebagai istidraj. Tujuan istidraj ini untuk melalaikan orang itu. Antara istidraj yang paling hebat yang pernah diberi oleh Allah SWT ialah kesihatan kepada Fir'aun. Fir'aun ini sihatnya sehingga dia tak pernah sakit sepanjang hidup. Bahkan dalam riwayatnya kata dia tak pernah selsema pun. Tak macam kita, sikit-sikit sesema. Sikit-sikit sakit pinggang. Saya hari ni nak bangun pun tak boleh pagi tadi. Nak bangun pun tak berapa boleh. Ingat lambat je jawab SMS daripada pengurusi. Nak balas nak pergi ke tak nak pergi. Saya fikir biarlah saya pergi berurut dululah. Mungkin boleh pergi. Betul jangkaan saya agak-agak boleh, maka bolehlah bangun, bolehlah berjalan, taklah menyengih-nyengih sangat. Taklah sangat. Cumanya nak bahagian rukuk tu paling perit. Bahagian rukuk tu paling sakitlah. Bila nak rukuk tu perlahan-lahan je rukuk. Lepas tu bila nak bangkit tu tolak sikit-sikit naik sikit. Rukuk je. Hak lain alhamdulillah tak ada masalah. Maknanya kita ini biasa sakit. Biasa diberikan mudarat, diberikan ujian oleh Allah SWT dalam bentuk sakit. Orang yang ada manusia yang tak diberikan sakit seperti Fir'aun, maka dia lalai dengan kehebatan dirinya, akhirnya dia mengaku dia sebagai Tuhan, dan akhir sekali dia ditamatkan riwayatnya oleh Allah dalam sekelip mata sahaja, dalam keadaan dia masih lagi angkuh, dia masih lagi tidak mengakui keesaan Allah, dia dimatikan dalam keadaan yang sesat. Ini tujuan kepada istidraj. Istidraj yang kecil-kecil ini begini. Yang mungkin berlaku pada orang-orang kecil. Dalam keadaan dia tak solat. Dalam keadaan tak datang masjid untuk menunaikan solat berjamaah. Dalam keadaan tak datang untuk dengar kuliah-kuliah. Bahkan tak dengar kuliah. Rumah pun tak buka. Zaman hari ini nak buka YouTube. Tengok ceramah pun tidak. Kira pergi cari rezeki dapat melimpah ruah, boleh beli rumah besar, boleh beli kereta besar, dia rasa selesa, tiba-tiba mati. Ini juga dipanggil sebagai istidraj. Kemewahan diberi oleh Allah SWT pada kita, tujuannya supaya kita semakin lalai, wal-iyazubillah, kita berlindung dengan Allah SWT daripada berlakunya perkara-perkara yang sedemikian. Jadi baiklah. Yang terakhir sekali, dah halang-halang sebut dah benda-benda luar biasa ni, ada lagi yang terakhir, iaitu perkara luar biasa yang dapat dipelajari. Yang dapat dipelajari dengan bantuan jin dan juga syaitan, bertujuan untuk memudaratkan manusia, maka namanya sihir. Itu koleksi perkara-perkara luar biasa.
Jadi kalau jenis budak-budak sekolah, kita kata, ingat tema pertamanya perkara luar biasa. Berlaku pada siapa? Itu yang menentukan beza kepada makna-makna perkataan tersebut. Jadi Nabi kita ini dilahirkan, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah 40 tahun hidup di kota Mekah dengan dijaga daripada berlaku perkara-perkara yang tidak elok terhadapnya, dibersihkan jiwanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah 40 tahun, maka berlakulah suatu peristiwa yang sangat besar yang patutnya kita hari ini menyebut-nyebut benda tu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam cerita Maulidur Rasul kita, ialah kebangkitan seorang nabi yang membawa rahmat ke seluruh alam dengan risalah yang dibawanya. Saya sebutkan begitu. Ini bukan pendapat saya, tuan-tuan. Itu adalah merupakan ulasan yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam beberapa khutbahnya. Dalam beberapa khutbah yang dicatat ataupun dibukukan. Ada lebih kurang 9-10 jilid buku khutbah Yusuf Al-Qaradawi sepanjang zaman. Saya baru dapat. Adik saya cerita, ada. Tapi buku ni memang tak keluar di pasaran yang banyak. Dia tak banyak di pasaran. Dia jumpa pun di rak bawah dah di kedai buku. Saya kata, ambil. Jangan tak ambil. Kata. Hantar sini. Sebab benda itulah yang akan kita jadikan sebagai panduan bagi penceramah-penceramah yang tak banyak ilmu macam saya. Jadi saya kena banyak merujuk. Banyak melihat apa yang disebutkan oleh para ulama supaya saya tidak bercakap merapu. Sebut ulasan itu ulasan sendiri. Apa yang saya sebut itu adalah merupakan apa yang diulas oleh para ulama yang muktabar, yang dipercayai di dalam dunia Islam pada hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, dalam rentetan sejarah Nabi itu, kita telah pun membicarakan pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan tragedi Ar-Raji'i dan Bi'ru Ma'unah, yang mana pengkhianatan berlaku kepada wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah hantar setelah ada yang telah dipohon diminta agar menghantar wakil, menghantar pendakwah mengajar agama Islam kepada umat-umat yang kononnya ingin memeluk Islam. Rupa-rupanya kedua-dua peristiwa tersebut merupakan suatu tipu daya daripada pihak musuh, yang mana akhirnya mereka dibunuh. Yang kita katakan wakil-wakil daripada Rasulullah ini, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh oleh musyrikin. Ada yang sempat sampai ke Mekah, dihantar ke Mekah untuk dibunuh oleh musuh mereka. Khubaib contohnya telah dihantar ke Mekah kepada keluarga Al-Harith kerana Khubaib ini telah membunuh Al-Harith dalam peperangan Badar. Demi membalas dendam terhadap Khubaib, maka mereka sanggup beli Khubaib. Sanggup beli dengan harga yang mahal. Bila mana mereka beli, tiba-tiba musim itu musim yang kita kata bulan-bulan haram. Kalau dia bunuh Khubaib pada bulan itu, maka dia akan dicela kerana membunuh dalam bulan haram. Apatah lagi pembunuhan itu berlakunya di Mekah. Maka mereka tangguh sehinggalah masuk kepada bulan yang halal bagi mereka untuk berperang. Lalu Khubaib dibawa ke suatu tempat di luar Mekah untuk dibunuh. Yang mana ceritanya Khubaib telah pun minta keizinan untuk solat sebanyak 2 rakaat sahaja. Walaupun selepas itu dia kata, aku sebenarnya nak solat banyak rakaat lagi, tapi aku takut kamu kata aku ini penakut, takut mati solat lama-lama. Sebab apa? Takut orang pancung nanti mati. Maka aku solat 2 rakaat cukuplah untuk aku menghadap Allah SWT. Dan dia menuturkan suatu syair, suatu ungkapan yang jadi sebutan sampai hari ini, iaitu walastu ubali hina uqtalu musliman. Aku tak peduli kalau aku dibunuh dalam keadaan aku ini beragama Islam. Ini suatu kata-kata yang jadi yang terkandung dalam lipatan sejarah yang menunjukkan keberanian Khubaib sanggup untuk
menghadapi musuh Islam dengan cara yang sedemikian, walaupun nyawanya menjadi galang ganti. Dalam peristiwa pengusiran orang Yahudi Bani Nadir ini, terdapat sedikit kelainan. Terdapat sedikit kelainan daripada cerita yang sebelum. Yang mana cerita yang sebelum seolah-olah kita tak dengar pun isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, jangan hantar itu suatu tipu daya. Tak ada isyarat yang sebegitu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hantar golongan Islam, nanti mereka akan dibunuh. Orang-orang sana tu semuanya penipu. Tak ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjawab bahawa kenapa Allah SWT biarkan tentera-tentera Islam, wakil-wakil Islam yang ramai ini, yang kesemuanya boleh dikatakan huffaz, yang menghafal Al-Quran ini, mereka seolah-olah dibiarkan mati begitu sahaja pada pandangan kita, akan tetapi dia bukan begitu sahaja pada pandangan ulama yang menilai bahawa sebelum itu Allah SWT telah turunkan suatu ayat bahawa orang-orang yang beriman ini mereka telah membeli syurga. Mereka telah membeli syurga. Harganya apa? Tubuh badan mereka. Tubuh badan mereka itu mereka gadaikan untuk membeli syurga. Bila mana turunnya ayat ini, Allah realisasikan ayat ini kepada sahabat-sahabat yang terutamanya Khubayb ini, nak tunjukkan bahawa mereka ini benar-benar menjual diri mereka. Mereka ini benar-benar gadaikan diri mereka untuk dibunuh oleh tentera-tentera ataupun golongan musyrikin Quraisy. Tujuannya adalah untuk memperolehi syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kisah ini, dalam kisah pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Sabtu, lalu solat di Quba bersama beberapa orang sahabatnya dari kaum Ansar dan Muhajirin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang Yahudi Bani Nadir untuk meminta bantuan mereka membayar diat, iaitu tebusan ganti rugi kepada keluarga dua orang dari Bani Kilab yang dibunuh secara tidak sengaja oleh Amir bin Umayyah Ad-Damri. Kedua-dua orang yang terbunuh ini itu sebelumnya telah mendapat jaminan perlindungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bila orang Arab bila ada jaminan maka dia kira selamat. Tak kiralah kalau yang menjamin itu walaupun seorang dari kalangan orang-orang yang ada dalam kawasan itu, seorang tu jamin, maka orang lain pun tak akan usik. Berita ini kita dah dengar dalam peristiwa Rasulullah keluar ke Taif. Rasulullah masuk semula melalui satu jaminan. Kalau tak ada orang yang jamin bawa masuk, maka Rasulullah tidak akan dapat masuk semula ke bumi Mekah. Jadi jaminan ini sangat penting. Bila mana seorang itu berada di luar kawasan, nak masuk ke bumi Mekah atau ke mana-mana sahaja dalam masyarakat Arab ketika itu, dia kalau ada apa-apa kes, dia kena ada perlindungan politik daripada mana-mana individu dalaman. Kalau ada perlindungan tersebut, maka orang lain tidak akan membuat kacau. Dalam peristiwa ini, dua-dua orang yang terbunuh itu telah mendapat jaminan daripada Rasulullah bahawa mereka akan selamat. Kalau mereka masuk, mereka tidak akan diganggu, mereka tidak akan dibunuh, akan tetapi berlaku kesilapan, maka kedua-duanya terbunuh secara tidak sengaja. Bila mana terbunuh secara tidak sengaja, hukumnya dalam Islam ini, bunuh sebenarnya, kalau bunuh itu dengan sengaja, maka an-nafsa bin nafsi, diri dengan diri, maknanya nyawa dibayar nyawa. An-nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Kalau dibutakan mata orang, maka kena balas balik dengan buta juga. Ini hukum yang dinamakan sebagai qisas. Yang telah disebutkan oleh Allah SWT, balas balik sebagaimana perbuatan asal daripada orang yang pertama tadi. Tapi oleh kerana pembunuhan ini tidak dengan sengaja, maka ada satu gantian yang digunakan, iaitu membayar diat.
Membayar diah ini maksudnya membayar ganti rugi. Biasanya seorang yang terbunuh akan dibayar ganti rugi dengan 100 ekor unta. Kalau kita kali harga hari ni boleh tahan juga tu 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta murah-murah pun dalam 5,000. Itu paling murah lah. Tu anak unta dah tu 5,000. Kalau unta tu unta yang elok, akan lebih lagi harga dia. Unta pula kena macam unta Rasulullah, unta merah. Yang jalannya tu bukan macam kita tengok pendekar bujang lapuk dah. Pendekar bujang lapuk kita tengok kan kepala piramli naik turun, naik turun. Kita kata naik unta ke ni, naik unta ke ni. Asal mula-mula tengok, lepas tu tengok rupa-rupanya naik basikal. Jadi kepala bergerak gitu tak patutnya basikal. Patutnya unta yang bergerak gitu. Itu unta yang grade rendah. Kalau unta yang grade tinggi, dia berjalannya rata. Dia macam kenderaan yang mewah pada hari ini. Kalau kita naik kereta harga murah, jalan tu ada batu sikit-sikit, bergerak. Kepala sampai kepala kita bergerak. Sebab apa? Kereta tu kereta murah. Kancil, lepas tu absorber dia rosak dah. Mati dah. Absorber dia. Jadi bergerak kuat. Kalau kita naik kereta-kereta mahal, kereta yang ratusan ribu harganya, maka kita tak, kalau setakat line kuning tu tak rasa. Sebab apa? Dia suspension dia hebat. Suspension dia bagus. Begitu juga dengan unta yang mahal, yang elok, maka dia berjalan dengan tidak ada tinggi rendah. Dia akan berjalan dengan rata dan kita akan rasa jalanan unta ini jauh lebih lembut berbanding dengan kuda. Jauh lebih lembut. Kuda ni kita rasa. Kalau orang tak biasa naik kuda, naik sekali turun kuda kembung perut, kentut. Sebab apa? Kuat. Kena atas belakang kuda. Tapi unta tidak. Kita naik tu kita rasa dia lembut naik. Cara dia naik tu pun dah lembut. Dia berjalan pun kita tak rasa. Nak buat macam mana tuan-tuan? Lapik kaki pun. Lapik kaki unta tu kalau kita tengok dalam lebih kurang tebal begitu tu bahagian lapik bawah. Bahagian apa ni kita kata tumit dia yang keras. Mana kalau ada duri pun tak kena dah. Tak cucuk ke dalam dah. Lepas daripada lapik yang keras itu, dia ada satu lapisan yang lembut, lebih kurang tebal tu juga. Tebal sikit daripada lapisan kulit yang keras. Lebih kurang tebal begitu, barulah ada tulang bahagian atas. Maknanya kalau dia pijak, dia tak akan pijak kekak begitu. Dia ada serapannya. Dia ada lembutnya bila dia pijak. Saya tahu benda ni sebab satu hari saya nak makan sup kaki unta. Biasa makan sup kaki kambing. Hari tu nak makan sup kaki unta. Kepala lembu dah biasa. Kepala kambing dah biasa. Beli. Kaki kambing tu memanglah dia panggil kawarek. Kawarek ni satu menu yang kita kata istimewa lah sana. Pelajar-pelajar sana kalau musim-musim sejuk, dia beli kaki kambing ni. Kaki kambing banyak dijual bersepah di pasar. Sebab orang sana banyak makan kambing. Banyak makan biri-biri yang jenis macam kibas apa semua. Jadi dia dah bersihkan kaki tu, dah putih, elok dah. Maka kita beli, kita bakar, buang bulu sikit lagi dan kita rebus, buat sup. Tu yang menu yang jadi kegemaran musim sejuk. Sebab tu bila makan menu tu, dia merah telinga tuan-tuan. Sebab apa? Dia panas. Musim tu sejuk, kita makan, dia rasa panas. Tapi yang lebih panas lagi yang saya pernah makan ialah tulang rusuk kibas. Yang ada lemak-lemak sikit tu. Saya makan tu memang betul-betul panas telinga. Tu menunjukkan bahawa menu tu adalah menu yang panas. Menu yang sesuai untuk musim sejuk. Jadi hari tu nak makan sup kaki unta. Belilah saya sebatang. Nak beli banyak tak berani. Beli balik, rupa-rupanya tak ada benda yang boleh kita buat sup kaki unta ni. Dia tak ada daging pun. Dia bukan macam lembu. Ada juga dagingnya. Bila kita bakar, kita boleh hiri-hiri keluar dia punya kulit-kulit sikit yang sebanyak tu. Lepas tu dia ada juga yang daging campur lah, hitam-hitam sikit ke ada. Tapi unta ni tak ada. Dia selain daripada kulitnya, maka dia ada lemak. Dia ada macam satu lendir yang likat. Antara tulang dan juga kulit dia tu. Memang tidak sesuai untuk buat sup. Saya pun iri-iri tengok ni tak jadi ni. Tak jadi buat sup ni kalau gini ni. Sebab apa? Tidak sesuai. Itu unta.
dijadikan oleh Allah SWT dengan binaan yang begitu elok, yang boleh digunakan untuk merentasi padang pasir, yang mana kalau sekali minum 2 minggu lagi baru perlu minum balik. Ada tangki simpanan air untuk perjalanan yang jauh. Jadi ini semua menunjukkan bahawa binatang itu adalah merupakan binatang yang istimewa. Jadi kita tinggalkan untuk itu. Yang mana kita lihat pula, bila mana Rasulullah SAW pergi bertemu dengan kabilah yang Bani Nadir ini, tujuannya untuk meminta mereka bantu. Minta mereka bantu daripada yang bersekutu, yang berada di bawah sebuah negara Islam, sama ada dia Islam ataupun tidak, yang mengambil perlindungan politik daripada Rasulullah. Semuanya diminta oleh Rasulullah untuk menyumbang. Kerana kita telah pun bersepakat orang yang berada di bawah ini adalah selamat. Tiba-tiba mereka terbunuh secara tidak sengaja. Bila terbunuh secara tidak sengaja, kita semua perlu bertanggungjawab. Dan Yahudi Bani Nadir ini diminta oleh Rasulullah untuk menyumbang. Bukan nak minta semua daripada dia, tapi minta untuk menyumbang, membantu untuk membayar dia, membayar ganti rugi kepada 2 orang yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Kata, setelah itu orang-orang Yahudi Bani Nadir itu menjawab, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan, wahai Abul Qasim. Kami akan buat, kami akan ikut, kamu minta, kami akan tunaikan. Masa bercakap. Tapi yang hok duduk dalam macam mana? Yang dalam kemudian sebahagian kaum Yahudi itu berbisik kepada yang lain, merencanakan pengkhianatan. Amir bin Jihash An-Nadari berkata, aku akan naik ke atas bumbung rumah. Kamu bercakap sini, aku akan naik atas bumbung rumah dan aku akan bawa batu besar. Bila mana aku duduk atas, kamu lengoh-lengohkan Rasulullah bercakap ni, Nabi Muhammad ini bercakap sini, nanti aku hempak kepala dia dengan batu. Itu yang dirancang oleh mereka. Dirancang secara senyap nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu peristiwa ini, niat ini, bisik-bisik ini telah pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Tengok, yang pertama 2 peristiwa yang kita baca sebelum ini, tidak ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang akan terbunuh itu ramai di kalangan sahabat-sahabat. Untuk merealisasikan janji-janji Allah bahawa orang-orang Islam yang berjuang dengan jiwa, raga, hartanya semua sekali, mereka akan memperolehi syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta telah pun dikeluarkan oleh para sahabat. Yang bahagian ini nak tunjuk bagaimana sahabat-sahabat mengorbankan jiwa mereka demi agama Islam. Sedangkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT telah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah SWT menjaga kamu daripada manusia. Ini ayat ni tak turun di peringkat awal. Dia turun di tengah-tengah dah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah mengasim kamu. Maknanya Allah menjadikan kamu maksum. Minan nas, maksum maknanya terjaga. Sifat Nabi yang namanya maksum ini, biasanya kita faham dia terjaga daripada melakukan kesalahan dalam bentuk dosa. Nabi terjaga daripada melakukan kesalahan yang boleh mendatangkan dosa. Adapun berlaku juga kepada Rasulullah perkara-perkara yang kita nampak salah. Tapi ulama hurai balik yang kita nampak salah itu walaupun berlaku pada Rasulullah tapi dia tidak berdosa. Kalaupun berlaku pada kita pun tidak berdosa. Apa yang berlaku? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertidur, penat daripada peperangan, dah lantik dah sahabat untuk jaga, tolong jaga nanti subuh kejutkan kami. Tiba-tiba dengan jaga-jaga sekali tidur. Dengan jaga-jaga sekali tidur, sedar-sedar bangun matahari dah pun memancar. Matahari dah memancar, dah panas dah. Bila bangun saja daripada tidur, Rasulullah memerintahkan para sahabat,
Bukan untuk terus solat, akan tapi untuk berpindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Selepas tu barulah Rasulullah memerintahkan para sahabat ambil wudu dan solat subuh. Solat subuh dengan istilahnya bila dah habis waktu dia namanya qada. Maknanya Rasulullah SAW pun pernah terlepas solat subuh kerana tidur. Awas jangan sekali-kali kita kata, alah kita biasalah terlepas subuh. Rasulullah pun terlepas juga. Jangan buat hujah gitu. Bila belajar kena lah. Rasulullah pun terlepas solat subuh. Ni kita manusia biasa. Lagilah. Tengok apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah iaitu dengan membuat persediaan. Membuat persediaan. Suruh dah sahabat berjaga untuk kejutkan mereka solat subuh. Tapi oleh kerana perancangan Allah lebih teliti, Allah nak ajar pada kita tentang syariat. Sebab tu ulama kata, kalau berlaku pada Nabi benda-benda yang berbentuk begini, tujuannya adalah untuk mengajar kita semua apa yang harus kita buat kalau berlaku kepada kita perkara tersebut. Kalau dengan hanya bercakap, memberikan penjelasan, mungkin tak berapa jelas. Mungkin tak berapa ingat. Tapi kalau berlaku pada kita, berlaku pada para sahabat, mereka dalam satu rombongan, berlaku perkara seperti tersebut, tak terbangun untuk solat subuh, maka dia jadi suatu bualan. Dia jadi suatu cerita yang dibawa sehingga hari ini, yang boleh dijadikan sebagai landasan hukum dalam bentuk hadis yang mutawatir. Hadis yang kuat diriwayatkan oleh ramai dari kalangan sahabat. Cuma sedikit selingannya di situ ialah bila mana berlaku perkara sebegini, maka kita disebutkan oleh ulama sebagai orang yang wajib mengqada solat subuh tersebut. Akan tetapi wajibnya itu bukan alal fauri dia panggil. Bukan secara bangun wajib terus qada. Wajibnya itu boleh ditangguh. Boleh ditangguh, cuma ulama buat ulasan, tangguh tu kalau kita jamin lepas ni esok lusa tu kita hidup lagi. Yang dia nak cerita pada kita ialah kalau kita tangguhkan solat tersebut, kita bangun Allah dah lewat, tak sedar langsung subuh, kita pun terus mandi, pakai baju terus pergi pejabat. Terus pergi pejabat, tak solat subuh dah. Sebab apa? Memang terlalu lewat. Kita pun kejar pergi tempat kerja. Di tempat kerja barulah kita qada subuh kita. Atau balik nanti baru kita qada subuh kita. Yang kita tinggalkan itu tidak dikira berdosa. Tidak dikira berdosa. Tangguhnya kita untuk qada solat tadi tidak dikira berdosa. Berlainan halnya kalau kita dah bangun dah dalam waktu subuh. Kita dengar dah, Bilal dah sebut, muazzin dah sebut, as-salatu khairum minan naum. Rumah aku dekat, sempat lagi, kejap lagi. Kejap lagi tu, hilang tu pukul 9. Pukul 9 tu bangun, wajib qada subuh tersebut secara terus. Tak boleh dah buat benda lain. Kalau kita lengah-lengahkan, kita tinggalkan solat tadi, kita pergi pejabat dulu. Lepas tu balik pula baru kita nak qada. Sepanjang waktu yang kita tinggalkan itu kita dikira berdosa. Itu perbezaan hukum kalau berlaku perkara yang sedemikian. Tinggal solat dalam keadaan kita tak sedar dalam waktu, maka boleh diqada. Waktunya bila? Pilihlah bila, asalkan belum mati. Kalau kita jangka 5 tahun, 10 tahun lagi tak mati, nak qada 5 tahun, 10 tahun lagi pun boleh. Gitu ceritanya. Tapi kalau kita rasa tak confirm mati bila, maka qada cepat-cepat. Anjuran qada cepat tu tetap ada. Akan tetapi berdosa atau tidak ditangguhkan, dia dikira tidak berdosa kalau tak sedar dalam waktu, dan dikira berdosa kalau kita sedar atau tahu dah masuk pun waktunya. Baiklah. Setelah itu dia kata Ibnu Mas'ud selanjutnya menambah bahawa Salam bin Mashkam, salah seorang Yahudi Bani Nadir berkata kepada mereka, janganlah kalian melakukan begini. Jangan buat. Kalau Muhammad ni, kita nak buat apa pun dengan dia, nanti ada benda yang bagi tahu. Kita nak buat apa pun pada dia, nanti malaikat turun bagi tahu dia. Nanti Tuhan turun bagi tahu dia.
Itu kata seorang daripada orang-orang Yahudi ini. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sedemikian, maka datangnya berita daripada Allah. Datangnya wahyu daripada Allah. Ini bukan naluri. Datangnya wahyu daripada Allah menceritakan tentang perancangan kaum Yahudi ini menyebabkan Rasulullah segera balik. Rasulullah cepat-cepat beredar daripada tempat tersebut. Kerana dah ada isyarat, takut nanti orang naik empaskan batu di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Rasulullah SAW mengutuskan, lepas balik dah tahu dah ini merupakan suatu pengkhianatan, belum lagi buat tapi adanya niat untuk mengkhianat. Maka Rasulullah menghantar wakil kepada Yahudi Bani Nadir ini dengan memberi masa kepada mereka selama 10 hari. Rasulullah bagi masa yang cukup luas, 10 hari kamu kena beredar daripada tempat kamu itu, kamu kena beredar daripada kampung halaman kamu, kena tinggalkan bumi Madinah. Rasulullah tak nak tengok lagi orang tu, Yahudi Bani Nadir ini berada di sekitar Madinah. Lalu mereka pun takut dengan ancaman Rasulullah. Mereka telah pun bersiap sedia untuk meninggalkan kampung halaman. Dalam persiapan mereka, tiba-tiba datang wakil daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang wakil daripada Abdullah bin Ubay bin Salul bercerita kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, kamu jangan ke mana-mana. Kamu keluar pergi ke kubu tu je. Pergi berlindung di kubu. Nanti kami akan hantar 2,000 orang untuk membantu kamu. Kami akan datang. Bawa 2,000 orang. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. 2,000 orang ni kami akan hantar untuk bantu kamu memerangi Muhammad. Lalu orang-orang Yahudi ini menjadi berani. Menjadi berani dan mereka mengambil keputusan untuk berlindung di kubu mereka dan mempertahankan kedudukan mereka kerana mereka percaya nanti adanya bantuan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghantar bala tenteranya, menghantar tentera untuk memerangi Yahudi Bani Nadir, yang mana bila diserang oleh Rasulullah, rupa-rupanya janji Abdullah bin Ubay tidak ditepati. Abdullah bin Ubay ni namanya munafik, bukan takat tipu Rasulullah, bukan takat tipu orang Islam. Orang munafik ni sama-sama dia pun dia tipu juga. Ini kena beringat. Jadi sejarahnya cerita dah pada kita. Walaupun sama-sama orang dia dah, sama-sama satu akidah dengan dia pun, dia tipu juga kerana orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ini tujuan mereka adalah mencari keuntungan semata-mata. Mana tempat ada untung, maka dia duduk belah tu. Kira rugi, dia keluar. Maka kita pun boleh tengok. Kadang-kala bila mana satu kerajaan memerintah, dia duduk kuat belah ni. Bila kalah kerajaan ni, dia pun ikut ni pula. Dia ikut, dia boleh jadi. Mana-mana pun dia boleh jadi. Sebab apa? Dia tidak ada pegangan dalam hidup. Dia tidak ada pendirian dalam hidup. Ramai yang kita boleh lihat, mereka tengok mana yang beri keuntungan pada mereka, maka mereka duduk situ. Yang tak untung, mereka tinggalkan. Dan nanti peluang untung belah mana? Lompat pergi belah sana pula. Sebab apa? Untung. Panjang umur, murah rezeki, ada berlaku perubahan dalam sejarah kita. Tuan-tuan akan boleh lihatlah orang-orang yang sebegini mengalih tempat tinggal mereka, tempat mereka berteduh, di mana ke tempat itu ada keuntungan, maka mereka akan berada di tempat tersebut. Lalu setelah itu mereka tidak mendapat bantuan daripada Abdullah bin Ubay. Mereka menghadapi kekalahan dan mereka menyerah. Bila mana mereka menyerah, maka Rasulullah memberikan tawaran kepada mereka, iaitu untuk meninggalkan bumi Madinah secara, orang panggil, secara yang tidak boleh ada persiapan yang baik. Maksudnya mereka boleh meninggalkan Madinah, peralatan ataupun barang-barang yang mereka boleh bawa cumalah barang-barang yang boleh dimuatkan di atas seekor unta sahaja. Mereka cuma boleh keluar dengan membawa barang-barang yang sedikit saja. Maknanya tak boleh nak bawa, nak pindah rumah, tak boleh.
nak bawa barang-barang kan macam kita katil, almari, ke apa semua sekali, tak boleh. Yang boleh bawa cuma mungkin pakaian-pakaian sahaja yang boleh diletakkan di atas belakang unta, dan mereka keluar pula disyaratkan tidak boleh membawa senjata. Sebab itulah ramai di kalangan Yahudi Bani Nadir ini ada yang pergi menghala ke Syam, ada yang pergi menghala ke arah Madinah, dalam lebih kurang ke arah Mekah, yang mana lebih kurang jaraknya dalam 100 batu. 100 batu jaraknya dia pergi, dan ramai di kalangan mereka yang terbunuh, yang mati dalam perjalanan, yang hidup cuma beberapa orang sahaja dari kalangan Yahudi Bani Nadir ini. Ini yang berlaku kepada mereka. Yang mana setelah itu saya tengok dalam apa yang disebutkan di sini, bila mana Rasulullah SAW memerangi mereka, maka berlaku beberapa perkara. Antara yang utamanya adalah Rasulullah SAW telah membakar atau telah memusnahkan kebun-kebun milik mereka. Bila mana begitu mereka condemn Rasulullah, mereka kritik Rasulullah. Kalau dulu kamu kata kamu tak benarkan, kalau peperangan jangan rosakkan kebun, jangan rosakkan benda-benda harta-harta sebegitu, maka sekarang ini kamu dah buat. Ini menunjukkan bahawa adanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, tujuannya adalah untuk meranapkan bukan sahaja orang-orang musyrikin Yahudi Bani Nadir itu, akan tapi bukan kita kata nak ranapkan dari sudut diri dia sahaja, bahkan ranapkan jiwa mereka bila mana mereka melihat harta-harta mereka pun dimusnahkan. Ada yang dimusnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tindakan Rasulullah itu mendapat sokongan daripada Allah dengan menyebut dalam suratul Hasyr ayat 5, iaitu bunyinya ma qata'tum min millinatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah wal yukhziyal fasiqin. Apa yang kamu potong pokok-pokok, apa yang kamu biarkan, ada yang terpotong, ada yang dibiarkan oleh Rasulullah, semuanya itu adalah untuk memberikan kekecewaan, untuk merasakan kekecewaan kepada Yahudi Bani Nadir ataupun orang-orang yang fasik yang kamu perangi itu. Setelah itu mereka menyerah. Rasulullah SAW hantar mereka balik mereka dah pun keluar, dan Rasulullah telah membahagikan harta-harta peninggalan mereka. Harta peninggalan ini tidak dinamakan sebagai ghanimah. Mereka tidak dinamakan sebagai ghanimah kerana sebenarnya tidak berlaku pun peperangan. Rasulullah cuma bawa bala tentera sahaja. Pergi dah takut. Dah tengok tak ada bantuan, dah takut, dah menyerah. Begitu je ceritanya. Tidak berlaku sebarang peperangan. Maka harta itu tidak dinamakan sebagai harta ghanimah. Cuma harta yang ditinggalkan oleh musuh sahaja. Bila mana harta ini dapat kepada Rasulullah, maka Rasulullah membahagikan harta ini kebanyakannya kepada kaum muhajirin sahaja. Hanya 2 orang dari kalangan kaum Ansar yang betul-betul miskin yang diberikan harta tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahagiannya bukan sebagaimana pembahagian harta ghanimah. Harta-harta yang ditinggalkan itu ada di antaranya tanah-tanah yang diguna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bercucuk tanam. Rasulullah guna untuk keperluan keluarganya sendiri, dan juga lebihnya adalah untuk keperluan tentera Islam pada ketika itu. Di sini saya nak sebutkan ada 1-2 pengajaran, iaitu tentang berita yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah tentang pengkhianatan yang dirancanakan oleh orang Yahudi itu merupakan salah satu perkara luar biasa. Apa yang diceritakan oleh Allah bahawa nanti ada orang nak hempap kamu wahai Muhammad dengan guna batu dari atas rumah, maka ini dipanggil perkara luar biasa. Iaitu ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saya sebutkan kembali apa yang berlaku kepada 2 rombongan tentera Islam yang sebelum ini, berlaku dalam keadaan mereka semua dibunuh tanpa ada isyarat daripada Allah
Ini semua adalah untuk menunjukkan betapa Rasulullah ini dijaga oleh Allah SWT daripada sebarang bahaya yang akan menimpanya daripada apa yang dirancangkan oleh musuh-musuh Islam ataupun orang-orang musyrikin. Yang kedua dan yang terakhirnya pada malam ini adalah para imam bersepakat bahawa barang-barang rampasan yang diperoleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan, iaitu barang ini dinamakan sebagai fai', harta al-fai'u dipanggil. Urusan-urusannya diserahkan kepada kebijaksanaan imam. Dalam hal ini, imam tidak wajib membahaginya kepada tentera atau mujahidin yang ikut perang. Hal ini didasarkan kepada kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membahagi fai' Bani Nadir. Maknanya ialah kalaupun berlaku peperangan dalam sesebuah negara Islam, kalau berlaku perkara yang sedemikian, maknanya tak berlaku perang, tapi musuh dah lari. Bila kita bawa tentera aja, musuh dah lari. Maknanya bukan peperangan. Maka barang-barang ini bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin. Kalau berlaku peperangan, maka dia dah masuk dalam hukum ghanimah, hukum barang-barang yang diperolehi hasil daripada peperangan dengan pihak musuh Islam. Walaupun cerita ni merupakan cerita lama yang kita ni dah dibahagikan dengan sempadan geografi pada hari ini yang kita rasa mungkin tidak berlaku dah pada kita, tapi kita ini tak menolak kemungkinan bahawa suatu hari nanti negara-negara ini akan bersatu semula di bawah tampuk pemerintahan suatu pemerintah Islam yang membina suatu kerajaan khalifah yang bertanggungjawab menjaga kemaslahatan umat Islam di seluruh dunia ini. Jadi kalau ini berlaku semula, panjang umur kita ke ataupun benda ini kita warisi, ilmu ini kita warisi kepada anak cucu kita agar mereka mengetahui bagaimana pendirian Islam terhadap harta-harta yang bentuknya daripada peperangan ataupun harta-harta yang bentuknya dari rampasan-rampasan. Semuanya itu dah ada garis panduan dalam agama. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada satu pun daripada kehidupan kita ini yang tidak ada panduan daripada agama. Bahkan kalau kita lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagai penutupnya pada malam ini, Rasulullah adalah merupakan nabi yang cukup sempurna untuk dicontohi. Tidak ada nabi lain yang sesempurna itu. Maksud saya ialah mana-mana sudut pun ataupun bagaimanapun watak tuan-tuan sekalian, keadaan ekonomi tuan-tuan atau kedudukan tuan-tuan dan puan-puan dalam masyarakat, ia tetap mempunyai contoh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya ceritakan berkenaan dengan Rasulullah, saya balik sedikit kepada nabi-nabi yang terdahulu. Contohnya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Mereka adalah merupakan nabi dari kalangan raja-raja. Nabi Zulkifli dari kalangan raja. Maka bagi orang miskin, susah nak ikut Nabi Daud. Bila tengok Nabi Daud raja. Kita orang miskin nak ikut macam mana? Jadi ruang ikut itu tak berapa nampak pada nabi-nabi yang terdahulu. Balik pula tengok cerita Nabi Isa AS. Nabi Isa seorang yang sangat miskin. Sampai di bajunya pun compang-camping pakai. Begitu. Jadi orang miskin tengok, oh inilah idola aku sebagai seorang nabi. Tapi bagi orang kaya, aku tak begitu. Jadi payah untuk diikut kalau kita nak bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah tinggalkan dalam sejarah sirah hidupnya berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai keadaan yang boleh kita contohi. Sejak daripada kecil, Rasulullah berada dalam keluarga yang agak miskin. Keluarga Abu Talib ini keluarga yang agak miskin. Bukan macam keluarga pak-pak saudara dia yang lain. Keluarga Abu Lahab, keluarga yang kaya. Tapi Rasulullah membesar dibela oleh Abu Talib yang mempunyai ramai anak. Yang mana Abu Talib ini walaupun dia pembesar, tapi dia bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya. Maka dia dibela sebagai seorang anak yang anak yatim, bela anak saudara begitu. Maka Rasulullah membantu. Setelah itu Rasulullah membesar, dah jadi remaja, dah jadi hampir dewasa. Maka
menguruskan perniagaan. Rasulullah tinggalkan pada kita contoh seorang pemuda yang berniaga. Kemudian Rasulullah bila jadi makin dewasa, berkahwin, maka kita ada pada diri Rasulullah itu watak sebagai seorang suami. Watak sebagai seorang suami kalau kita nak pecahkan, watak sebagai seorang suami kepada seorang isteri. Watak sebagai suami kepada seorang isteri. Kerana pada ketika itu belum ada poligaminya. Rasulullah hidup bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Sepanjang hayat Sayyidatina Khadijah tidak beristeri dengan isteri-isteri yang lain. Jadi kita ada contohnya di situ. Bagaimana Rasulullah menggunakan harta yang ada pada isterinya dengan cara mudharabah, perkongsian perniagaan daripada Rasulullah. Sekali lagi Rasulullah berniaga dengan gunanya siapa? Guna isteri dia. Maknanya boleh buat pakat dengan isteri macam mana, asalkan harta-harta isteri itu tidak diambil begitu sahaja oleh suami. Hak itu perlu dijaga. Jadi bila lagi dah jadi lantik jadi rasul, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menjalani suatu kehidupan yang susah, maka ramailah orang susah yang ikut dia. Bila mana dah berkembang lagi, berhijrah pula, berhijrah ke Madinah jadi pemimpin, maka bagaimana nak contohi Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Dah berada di Madinah, maka berlaku pula perkahwinan dengan orang tu dengan orang ni. Dengan kabilah-kabilah yang tertentu, ambil jadi isteri. Maka bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan sebagai suami yang mempunyai ramai isteri. Jadi pendek kata, apa sahaja pun yang kita jadi, bagaimanapun kedudukan kita dalam masyarakat, maka kita ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sepatutnya rasa beruntung kita lahir dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keringanan-keringanan dalam bentuk ibadatnya, dalam bentuk rahmat-rahmatnya. Buat salah banyak pun tak ada bala yang turun gedegem mati terus gitu. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan tempoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam, yang berkat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua walaupun tinggal dalam suasana yang kadang-kala banyak kemaksiatan berlaku di sekitar kita, tapi selamat juga. Benda-benda maksiat ini kalau dia berlaku berleluasa di suatu tempat, dan kalau Allah nak turunkan bala, maka dia tak pilih. Dia tak pilih kita yang baik ni tak kena, yang jahat-jahat je kena. Dia tak pilih. Kalau sekali turun, gergum habis. Cuma yang bezanya bila bangkit esok. Bila bangkit semula di akhirat, barulah dipilih. Ni sebab dia duduk sana. Aku turun bala, umum bala dia kena juga. Tapi dia beriman. Tarik lain. Bezanya pada kebangkitan. Pada mati, lebih kurang sama. Kerana bila bala itu turun, maka dia umum berlaku pada suatu tempat. Sebab itulah kita disuruh agar tegur menegur, betul dan membetulkan kesilapan di antara satu sama lain, supaya kita dapat mengelak bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah wa an yuwaffiqana lima radih wa an yaj'ala mustaqbala halina khairan mimma madih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.